خصوصا إلى شيخ محمد جمال الدين القاسمي الدمشقي شيء لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله ثم الحمد لله وكفى بالله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري. يا الله terangkan hatiku. Wayassir li amri permudahkan segala urusanku. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli buanglah simpulan-simpulan dalam lidahku. Yafqahu qawli mudah-mudahan ya Allah mereka faham kata-kataku ya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah tuan-tuan, hari ini kita dapat teruskan lagi pengajian kita sebagaimana yang telah kita jadualkan, yang kita maklumkan bahawa slot saya ini atau jadual saya ini kita akan guna kitab Mau'izatul Mu'minin, peringatan untuk orang mukmin, min Ihya Ulumuddin, daripada kitab Ihya Ulumuddin. Jadi kitab ini merupakan ringkasan daripada kitab Ihya Ulumuddin. Ihya Ulumuddin ini ada 8 jilid tebal ya. Jadi ini diringkaskan oleh Syekh Muhammad Jamaluddin Al-Qasimi Ad-Dimashqi. Dia ringkaskan, tetapi metodnya ataupun tajuk di dalamnya itu mengikut sebagaimana yang ada di dalam Ihya Ulumuddin lah. Jadi kalau kita habis kitab ni, bermaksud kita telah sekira-kira kita telah membaca lah kitab Ihya Ulumuddin ya. Jadi sebelum kita masuk kepada membaca kitab ni, kalau ikut adabnya dia akan baca muqaddimah, kata pengantar daripada penulis kitab, tapi panjang sangat. Kita bacalah serba sedikit sejarah beliau, iaitu Syekh Jamaluddin Al-Qasimi Ad-Damashqi. Okey, nama beliau ialah huwa Syekh Jamaluddin bin Muhammad bin Sa'id bin Qasim bin Salih bin Ismail ibni Abu Bakar Al-Qasimi. Nisbatu ila jaddihi Qasim al-Ma'ruf bil Hallaqi kana faqihan salihan khadama al-ilmi wa sarrafa hayatahu fi dhalik. Namanya Syekh Jamaluddin bin Qasim, datuk bapa dia, bin Sa'id, datuk dia, bin Qasim, onyang dia, bin Salih, oneng dia, bin Ismail, oneng-oneng lagak ni. Wallahu alam. 5 tuan-tuan. Ibnu Abu Bakar 6. Agak-agak kita sampai mana kita faham? Kita hafal sanad kita ataupun silsilah kita. Kalau saya Khairul Zaman bin Abdul Qadir bin Haji Saleh bin Karyanom. 4 aja. Itu yang confirm. Atas ni kita buat jelah bin Abdullah. Kan. Dapatlah 5 sekurang-kurangnya ya. Kenali tuan-tuan ya, supaya kita kenal asal usul kita. Dinisbahkan kepada datuknya Qasim. Datuknya tu Qasim, bapa datuk, onyang dia lah Qasim yang ma'ruf bil Hallaqi. Kerja dia tukang cukur sahaja ya. Kana, tapi dia faqihan, seorang yang faqih datuk dia. Salihan, seorang yang salih. Khadamal ilma, berkhidmat untuk ilmu. Wasarrafa hayatahu, dan menghabiskan hidupnya untuk ilmu. Ini orang zaman dulu. Kerja tuan-tuan macam mana ya? Orang zaman dulu kerja cukup, makan cukup. Kita hari ni kerja tak cukup-cukup.
Masa 24 jam sama, mulut sama, perut sama, orang sama. Di mana silapnya? Ringkaskan, barakahnya. Di situlah berkatnya. Tuan-tuan duduk di kota Damansara ni, kalau tak ada 3-4 ribu jangan duduk sinilah. Kan? Rumah saja dah berapa ratus ribu dah. Sini ni saya rasalah minimal 5,000 baru sedap sikit bernafas. Kan 5,000 tu pun tak boleh nak derma tiap-tiap Jumaat RM50. Tak boleh. RM5 kuat dah tu. Kan. Kalau duduk sini 10,000, okey. Sedap lah tu. Tiap-tiap Jumaat di 100. Di mana? So dia berkatnya. Jadi mintalah pada Allah Taala supaya ada barakah hidup kita ni ya, insya-Allah ya. Kemudian beliau hidup umurnya sajalah ya, umurnya selama 51 tahun sahaja. Muda, lepas tu meninggal dunia. Muda-muda tuan-tuan. Ulama-ulama ni muda-muda, ya Allah. Saya pun rasalah muda, tapi umurnya dah 52. Kan. Tapi orang jahat ni umurnya panjang betul kan. Kita ni orang alim ni pendek-pendek umurnya. Jadi saya tuan-tuan kena doa umur panjang, tapi doa umur panjang sehat, boleh beribadah, boleh itu boleh. Jangan umur panjang saja, nanti nyanyuklah, stroke lah, gitulah payah. Ya. Tersebut pasal stroke ni, tuan-tuan kena baca sekurang-kurangnya sekali doa stroke. Stroke pembunuh nombor 2 ya, Fadil ya, Datuk Fadil di Malaysia lah lebih kurang. Stroke pembunuh nombor 2. Stroke ni tuan-tuan ialah asalnya pemakanan. Kalau ilmu doktor zahir, pemakanan lah, kolesterol lah, gitulah begini. Tapi ada satu lagi elemen yang gaib yang mengambil kesempatan daripada makanan tersebut. Namanya rihul ahmar, angin ahmar ataupun jin. Nama dia lah angin ahmar tu. Angin merah ni ialah spesies jin. Jadi tuan-tuan lihat cari dalam internet doa rihul ahmar, 3 page tu, A4. Saya pun tak hafal. Print out, baca sekurang-kurangnya seumur hidup sekali. Itu satu vaksin lah. 2 kali 2 vaksin. Nak booster sikit 3 kali. Okey. Kan lebih banyak jadi doktor, boleh merawat orang ya. Jadi sekurang-kurangnya bacalah, baca tengok tak apa kan. Tak boleh baca ustaz, saya tak pandai lah bahasa Jawa ustaz, bahasa Jawi ni ustaz, gini-gini, blender je, minum je. Itu janganlah. Itu tak jadi kan. So sekurang-kurangnya paling pendek. Ini paling pendek ni. Allahumma inni a'udzubika min rihil ahmar wa damil aswad wa da'il akbar. Ini pendek sangat ni. Tak sampai satu ayat pun. Tak sampai satu baris lah. Allahumma inni, ya Allah, kumohon padamu. Allahumma inni a'udzubika, ya Allah, kumohon perlindungan daripadamu min, dari rihil ahmar, angin ahmar, wa damil aswad, darah pekat, wa da'il akbar, dan penyakit-penyakit besar. Itulah cuma ini darah tinggi apa semua tu. Cara dia tangan kanan letak di sini. Allahumma inni a'udzubika min rihil ahmar wa damil aswad wa da'il akbar. Baca bila-bila lah. Baca rasa denyut-denyut, baca Allahumma inni a'udzubika min rihil ahmar wa damil aswad wa da'il akbar. Ya Allah, aku minta lindung denganmu daripada angin ahmar, tu jin tu, wa damil aswad, darah pekat, wa da'il akbar, dan penyakit-penyakit yang besar-besar. Ini ada rekodnya dan boleh diamalkan, boleh diulang ya. Okey, umurnya 51 tahun. Hidup di zaman kerajaan Utsmaniyah. Wa kanat hayatuhu, dan ketika mana hidupnya itu, maknanya zamannya itu zaman hijrahnya 1232 hijrah. Ya, maknanya sudah 1000 tahun lebih lah daripada hijrah Nabi SAW. Kana hayatuhu, kehidupan asiyasiyatu, kehidupan politik zaman tu, muttaribatun, sangat huru-hara. Ini zaman kejatuhan Islam. Ya, bersamaan dia wafat tu, lahir Masihinya 1866 sehinggalah 1914. Masya-Allah, dekat tu. 1914 Masihi. 1924 hancur kerajaan Utsmaniyah. Tu zaman tu zaman sangat-sangat muttaribah, huru-hara Islam, kejatuhan Empire Islam 19 Mac 1924. Ingat tu, zaman Sultan Abdul Hamid yang kelima.
Masa itu pemerintahan Islam di Istanbul, naik Mustafa Kamal, kan, maknya Turki, bapaknya Yahudi. Mustafa Kamal ni tukar Istanbul kepada Istanbul. Bul tu kota Islam, ya. Itulah Mustafa Kamal Atatürk dengan racun dia pergi kepada seluruh negara-negara empayar Islam, meracuni pemikiran setiap negara-negara Islam lah, seluruh dunia, Mesirnya, Sudannya, Libyanya, Syrianya. Pada masa itu pemerintahan Khalifah Sultan Abdul Hamid yang kelima bukan orang Mesir, bukan orang Sudan, bukan orang Nigeria, orang Atrak, orang Kurdish. Jadi dia guna, kalau lihat orang Mesir, kau punya khalifah tu bukan orang Mesir. Pergi ke Nigeria, kau lihat tu pemimpin kau tu, khalifah tu bukan orang Nigeria. Dia main sentimen nasionalisme. Akhirnya dia berontak, lemah. Dia pun masuk kepada Sultan Abdul Hamid, dia tawar. Sama ada kamu nak mati ataupun kamu nak keluar turun istana, atau kamu nak mati. Kan Sultan Abdul Hamid pagi-pagi keluar bersama ibunya daripada kota Istanbul tersebut, kan. Okeylah, tak apa, jangan hina, jangan kritik Sultan Abdul Hamid. Dia telah mencuba yang terbaik, tetapi zaman itu memang janji Rasulullah SAW bahawasanya umat Muhammad ini dia macam curve kehidupan dia macam bonggol unta, 1, 2. Daripada Rasulullah naik ke muncak, turun ini lebih kurang 1200 atau 1300 tahun. 1924 habis, naik lagi sekejap lagi. Maka 1924 hingga 1960 tu vacuum tuan-tuan, ya. Tidak ada pemerintahan Islam. Umat Islam satu dunia terkontang-kanting. Maka 1960 Allah Ta'ala pilih Asy-Syahid Imam Hasan Al-Banna bersama dengan kumpulannya 6 orang itu, Ustaz Mustafa Masyhur dan kawan-kawannya, membina gerakan Islam yang pertama di sebuah kampung di Ismailiyah, pinggir terusan Suez di Mesir. Bermula sampai sekarang gerakan Islam bergerak, Ikhwanul Muslimin lah, bergerak sampai satu dunia. Nanti kemuncaknya lagi turunnya Imam Mahdi. Bila? Wallahu a'lam. Lepas tu jatuh lagi kiamat. Tak ada orang Islam pada masa itu, ya. Itulah curve perjalanan Nabi sebut seperti bonggol unta. Tu'ani daulatu, pada masa itu kerajaan Islam, minha qalaqan wa mukhawifan min a'da'ihal aqwiya minal kharij. Dan pada masa itu kerajaan Islam menghadapi kerungsingan dan takut daripada musuh-musuh yang kuat daripada luar. Kenapa? Juga pada masa itu tuan-tuan, antaranya ialah musuh dalamannya ialah orang-orang Syiah yang menjadi orang kanan kepada sultan. Jadi mereka pandai menyembunyikan kesyiahan dia tu. Dia sembunyikan. Dalam Syiah ni ada satu konsep namanya taqiyah. Taqiyah tu berhati-hati, sorok-sorok. Takwa, taqiyah lah. Maksud takwa tu apa? Takwa bukan maksudnya takut. Takwa tu artinya berhati-hati. Dengan rasa takut maka kita berhati-hati, ini boleh ke tak boleh ke, boleh ke tak, begitu. Jadi taqiyah bermaksud berhati-hati. Mereka menyembunyikan, memberi laporan-laporan kepada khalifah yang salah-salah. Pemimpin musuh nak datang, dia kata tentera kita ni kuat, boleh dan sebagainya. Akhirnya datang habis. Begitulah Baghdad hancur. Pada masa itu dianggap oleh Mongol. Itu cerita politik lah zaman tu. Tak boleh cerita politik zaman sekarang. Bahaya nanti Dr. Fadil kena report susah. Zaman dulu tak apa. Zaman tak apa, ya. Yang mana Baghdad dilanggar oleh Mongol, Tartar tu kan. Mongol Tartar, orang bukit turun ke bumi, hulagunya lah apa semua tuan-tuan. Itu cerita politiknya. Cerita walinya pun ada. Cerita kewalian. Pada masa Baghdad yang terkenal dengan tempat ilmuwan pada masa itu, yang kita baca berita sejarah apa tu, Furat tu kan, apa tu, sungai Furat gelap penuh dengan tinta emas, tinta dakwah tu. Pada masa itu ada seorang wali namanya Al-Imam Allahumma salli ala Muhammad. Nanti kalau saya ingat saya sebut, imam besar dalam mazhab Syafi'i.
Lepas ni lupalah. Dia kalau Imam Rafi'i rahimallahu taala, Imam Rafi'i, Imam Nawawi itu semua tu adalah mazhab Syafi'i yang hebat-hebat, wali-wali Allah belaka. Maka dia tahu bahawa Tartar Mongol akan melanggar Baghdad pada masa itu, ya, Iraq lah. Jadi dia doa pada Allah Ta'ala, ya Allah, ya Tuhanku, kupohon padamu tangguhkan serangan ini kepada umat, dan aku sanggup menanggung kesakitan dosa-dosa maksiat yang buat oleh mereka tu. Pada masa itu 1 tahun Imam Ar-Rafi'i sakit tenat setenat-tenatnya, tapi wali selamba je lah. Kan wali hero kan, hero. Kalau hero kalau kena tembak ke apa mesti belah sini je. Kan wafat saja Imam Rafi'i, turunlah Mongol ke Baghdad, habis hancur Baghdad, ya. Tu subhanallah. Jangan kita anggap tok guru itu wali zaman dulu. Zaman kita pun ada wali-wali Allah ni, tok guru kita. Apalah tok guru ni, ke depanlah bermasyarakat, berdakwah, berceramah. Ini duk pondok aja, 2-3 orang je duduk depan. Yang kena kutuk tu lah tok guru mana. Tuan-tuan jangan kutuk mereka. Malam-malam begini tuan-tuan, tak tidur tuan-tuan. Kita nyenyak tok guru tu yang ke depan, yang kat belakang ni balik tabir begini tuan-tuan. Tiap-tiap malam 500,000, 100,000 zikir, mainan. Kita 100,000 sebulan, jangan diharap. Jangan diharap 100,000 sebulan. Satu hari berapa? 30,000. 3,000. Tu bercerai 3,000. Satu hari 3,000. Pencen boleh lah kan, yang kerja ni Allah. Tu dia tuan-tuan, ya Allah mereka di sebalik tabir, ya. Itu nama wali-wali Allah. Low profile lah mereka. Kan. Baik ya tuan-tuan, okeylah tu ceritanya. Kemudian nak cerita kita beliau ni supaya kita rasa kehebatan bagaimana mereka menulis. Belum lama lah 1914, kita sekarang 2000 maknanya abad lepas sajalah. Abad lepas ya. Kampung saya pun ditubuhkan 1902. Kampung Kundang 1902. Saya mengkajinya. Kan yang paling tua sekarang ni ada orang umurnya namanya Wak Marijo. Umurnya 101 ke 2 tahun. Saya interview dia. Kan. Baik, mula-mula kerajaan di Bukit Jugra, Sultan Abdul Samad. Saya pergi tu istana dia, sekarang dah tak ada kot. Saya tengok dia punya peti besi tu. Masa tu lawatan sambil belajar zaman saya dekat Cun Darat, naik basikal, tak ada bas. Orang kampung kan dengan cikgunya naik motor ni, tengok istananya, rumah buruk ada. Sekarang dah tak ada lah. Situ Sultan Abdul Samad, kemudian kalau tuan-tuan tahulah Kampung Endah, kemudian baru Kampung Kundang 1902. So tuan kitab ini belum lama, 100 tahun begitulah jarak dengan kita. Alhamdulillah. Baik. Kemudian lihat nama kitab ni. Namanya Mau'izatul Mu'minin. Tengok ujungnya, Mu'minin. Ambil dari kitab Ihya Ulumuddin. Mu'minin ujungnya Ulumuddin. Kitab Imam Bukhari. Hadis Imam Bukhari. Yang mensyarahnya atau dihurai oleh kitab namanya Fathul Bari. Bukhari Fathul Bari nama kitab, bukan Fathul Bari Ustaz Fathul Bari itu bukan, Al-Wahabi itu bukan. Kan Fathul Bari nama kitabnya. Sunan Imam Bukhari Fathul Bari. At-Tirmizi syarahnya Bahrul Madhi, ujungnya. Kitab Ibnu Daud, Sunan Abi Daud, nama syarahnya Aunul Ma'bud. Jadi hujungnya sama. Kenapa ya gagak Kerana sebenarnya mereka ini yang ulama selepas-lepasnya itu nak mengambil berkat, supaya ada kesinambungan. Nama pun ada sinambung. Sini Ihya Ulumuddin, ulama besar Imam Ghazali, dia ni tawaduknya, dia tulis kitab hujungnya sama, Mau'izatul Mu'minin. Tapi zaman sekarang kalau boleh different totally. Kau punya buku walaupun aku rujuk kat kau, tapi aku nak nama brandednya lain. Tu barakahnya tuan-tuan ya. Baik, cerita Imam Ghazali sikit. Maka Imam Ghazali rahimallahu taala alaihi, namanya Huwal Imam Zainuddin. Ada nama anak Zainuddin ya. Zainuddin maknanya hiasan agama. Zainuddin Hujjatul Islam namanya. Zainuddin tu
hiasan apa laqab ataupun gelaran. Hujjatul Islam pun gelaran. Namanya Abu Hamid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad. Allah. Tuan-tuan nak namakan anak Muhammad? Muhammad 1, Muhammad 2, Muhammad 3, Muhammad 4. Kan? Payah dia. Bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Ghazali kampung dia. Tusi pun nama negeri dia. Al-Faqih As-Sufi, ahli fiqh dan orang ahli tasawuf. Ini dia. Asy-Syafi'i. Al-Ghazali ni mazhab Asy-Syafi'i. Lagi satu Al-Asy'ari. Dia punya aliran dia. Apa ni? Al-Asy'ariyah. Al-Asy'ariyah itulah. Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Sifat 20. Imam Ghazali pun sifat 20, tuan-tuan. Macam mana? Imam Ghazali pun mazhab Syafi'i, gelar dia Asy-Syafi'i. So sekarang ni kalau ada orang yang kata bermazhab tak wajib, fikir-fikirkanlah. Kalau makan cendol tak wajib boleh. Kita ni orang awam, wajib ni tuan-tuan. Tak tahu lagu depan saya ni apa ni ulama besar manalah tu kan, Al-Qota Damansari kan. Kalau ada ulama sini sama taraf dengan Imam Asy-Syafi'i, silakan. Tapi kita orang awam ni wajib bermazhab. Imam Bukhari tak ada mazhab, janganlah nak compare apple dengan rambutan. Rambutan dengan rambutan lah. Ini apple Imam Bukhari hebat. Nak compare dengan kita rambutan. Dalam rambutan busuk lah tu. Kan ilmu tak ada. Dia tak ada mazhab pun. Janganlah begitu. Maqis wal maqis alaihi, benda yang kias dengan benda yang dikias ini tak ikut kaedah. Macam mana? Tu dia. Kan ada lagi kan, tak wajib bermazhab, tak wajib bermazhab. Kan ikut Nabi terus. Allahu Akbar. Kalau orang Arab okeylah sikit, sebab mungkinlah okey kan, sebab dia faham hadis-hadis tu usul-usul. Dah lah orang Melayu tak belajar bahasa Arab, harapkan terjemahan. Quran terjemah pegang, hadis terjemah pegang. Tak cukup tuan-tuan. Bahasa yang miskin kat dunia ni bahasa Malaysia. Bahasa Malaysia tuan-tuan. Bahasa Jawa banyaklah sikit kan. Bahasa Banjar tu banyaklah sikit. Bahasa Melayu ni tinggal 8 perkataan aja. Carilah tanya bahasa ya. Okeylah. Jadi Imam Ghazali begitulah. Syekh Hujjatul Islam juga zaman Imam Bukhari ini. Imam Ghazali ini pada masa itu berlakulah dalam empire Islam. Tapi Imam Ghazali ini 505 Hijrah ya. Umurnya meninggal 55 tahun. Tadi 51 tahun. Imam Ghazali hidup 450 Hijrah sampai 505 Hijrah. Jadi umurnya 55 tahun. Tadi Syekh Jamaluddin hidup umurnya 51 tahun. Sebab tu jadi tok guru, tok ustaz-ustaz ni suspend. Alamak umur pendek ke aku, alamak umur pendek ke aku kan. Jadi tuan-tuan kalau nak umur panjang, jadilah jahat sikit. Tuhan berkata, bagi dia umur sikit. Biar dia bertobat sampai 60. Tak taubat lagi, bagi 70. Biar bertobat, tak taubat lagi, bagi 80. Gitu. Takutnya jahat langsung mati kan. Janganlah, biarlah umur panjang jadi baik kan. Kita panjangkan umur dengan bersedekah, berukhuwah dan sebagainya untuk memanjangkan umur. Tapi bukan kerana panjang umur saja aku sedekah nak panjang umur, tidak, kerana Allah Taala ya. Baik, habislah tu. Sedikitlah cerita mengenai Imam Ghazali. Pada masa itu, pada zaman Imam Ghazali, empire Islam dikuasai oleh satu fahaman namanya Mu'tazilah ya. Pengasasnya Wasil bin Atha. Subhanallah, hebat tu Wasil bin Atha tu. Mu'tazilah ni ringkaskan dia lebih kepada akal. Bahasa Melayunya, bahasa kita lah rationalism. Mu'tazilah ya. Tu dia. Allahu Akbar. So kita masuklah tajuk yang pertama daripada kitab ini. Maka tajuk, susunan tajuk di sini sama macam Ihya Ulumuddin. Cuma di sini ringkas dan ringkas kita pun tidak akan baca word by word lah, harfan by harfin. Tak baca, panjang sangat nanti. Agaknya dah ringkas, lagi ringkas kita. Itu pun dah mengaku, saya dah bacalah kitab Ihya Ulumuddin, saya dah bacalah kitab Mau'izatul Mukminin. Itu pun baca ringkas saja kan. Terjemahan ni wallahu alam katanya ada ya. Saya pun tak pastilah apa, tuan-tuan cari sendiri. Cari dalam internet macam mana cari kitab apa-apa saja
yang seertilah mau'izatul mukminin, peringatan untuk orang mukmin. Pengarangnya mesti sama. Tuan-tuan pastikan pengarangnya Muhammad Jamaluddin Al-Qasimi. Takut nanti ada pengarang orang lain, ya. Muhammad Jamaluddin Al-Qasimi. Saya ini sebab saya ini belajar sikit-sikit bahasa Arab tu, saya rasa seronok sikitlah belajar bahasa Arab ni. Ya, nak amla tu boleh lah kan. Macam tuan-tuan belajar tak bahasa Arab tak belajar belum ada rezeki kau ataupun tak belajar sebab apa, dah pandai buat belajar kan. Bahasa Arab ni bahasa Quran tuan-tuan, bahasa Nabi. Kita mencintai suatu elemen pada Nabi tu besar pahalanya. Payahlah ustaz bahasa Arab, memanglah payah sebab bahasa Nabi, bahasa Quran. Ya. Nak belajar ustaz tak ada rezeki, tak apa, jangan sampai ada malaslah aku belajar bahasa Arab, malas aku dengan sunnah Nabi, berdosa. Kenapa? Contohlah kan, contoh apa ya, sunnah-sunnah yang biasa. Contohlah pakai slipper, kaki kanan sunnah, pakai sunnah, cabut kaki kiri sunnah, malaslah aku kan menolak sunnah. Setidak-tidaknya dosa kecil. Pakai kaki kanan, cabut kaki kiri, kan, pahala besar 100 pahala syahid. Jadi kalau tuan-tuan belajar kerana cinta kepada Rasulullah, tiap saat 100 pahala syahid. Ya. Kalau naklah, kau tak nak lakum dinukum waliyadin, mumu aku lah. Okey. Jadi tuan-tuan yang dah, kalau ada belajar bahasa Arab, kod saya tersilap, tolong betulkan. Ustaz itu barisnya ke atas ke bawah, dhammah, kasrah, sukun. Ustaz baca salah, betulkan tuan-tuan ya. Tapi yang tak belajar bahasa Arab tu angguk je lah. Baca depan terima, baca awal terima kan. Ya. Baik ya tuan-tuan, maka kita masuklah dalam bab yang pertama, Kitabul Ilmi. Kitabul Ilmi baris depan, ilmi baris bawah. Sebab apa? Kerana kitab itu mudhaf, ilmi itu mudhafun ilaihi, dan dua-dua itu namanya subjek ataupun mubtada' marfu'un bidhammah. Okey. Alhamdulillah. Kenapa baris depan? Dah wahyu macam itu. Jangan tanya-tanya ustaz. Kan tak seronok. Kan? Alhamdulillah baris depan sebab apa? Dia mubtada'un marfu'un bidhammah zahira fi akhirih. Kan sedap sikit. Ya. Sajalah nak cerita bahasa Arab ni. Contoh lagi tuan-tuan. Ni belajar bahasa Arab. La ilaha illallah. La ilaha balik atas. Boleh baca la ilahu, tapi bukan lafaz dari Allah lah. Nak cerita nahunya. La Muhammadah boleh, la Muhammadu pun boleh. Tapi la ilaha tu balik atas lah kan. Bezanya sangat jauh. La tullaba, la tullabu. Kalau balik atas la ilaha, la itu namanya la nafi lil jinsi. La nafi jenis. Bermaksud jenis, menafi jenis. Tiada ada jenis Tuhan kecuali Allah. Jenis ni tak ada. Semua jenis tak ada. Kecuali Allah. Kalau kita tak belajar bahasa Arab, tiada Tuhan mereka Allah. Dihambar sikit. Dalamkan lagi. Tiada ada jenis Tuhan kecuali Allah. La ilaha. Tengah-tengah tu kan, tiada ada jenis Tuhan. Kita nafikan ada kan? Kita nafikan ada. Tiada sifat ada bagi jenis-jenis Tuhan kecuali Allah aja. Kita nafikan sifat ada. Tiada sifat ada, tiada adalah. Faham ke tak faham sini tak tahu. Baca je lah kan. Saya dulu tak faham. Dulu mula saya tak faham. Saya balik Mesir. Umur masa itu 21 tahun. Pergi 19, 20 tahun pergi haji, 21 tahun balik. Kan muda terentang-entang lagi. Ada wak tu lah, tuan haji tu umur 70 tahun, ngaji pondok. Mari ustaz. Ya wak, cuba ustaz terjemahkan la ilallah. Tiada Tuhan mereka Allah, syirik ustaz. Udah 21 tahun. Kau ingatkan konon-konon mengaji Mesir ni alim semua. Dia tak tahu kat Mesir Fir'aun pun ada, Qarun pun ada, Haman pun ada kan. Dia hurah dah, gereng. Oh, aku tak faham apa yang Pak Cik ni cakap kan. Saya tak ngaji pondok, selepas STP terus saya pergi. Tapi STP tu dapat 5P lah. Zaman kita kan 5P kan, 1P, 2P, saya dapat 5P. Jadi saya tak puas hati saya kaji sendiri. Saya baca. Betul lah kata wak tu. Syirik uluhiyah. Kalau tidak diterjemah tiada ada. Tapi kalau orang awam tak apalah tuan-tuan. Tak ada Tuhan, mereka Allah aja, tak apalah. Pada orang macam saya tak boleh.
Kalau saya terjemahkan tiada Tuhan, di hati pun maksudnya tiada Tuhan, di otak pun tiada Tuhan, pegangan tiada Tuhan, syirik uluhiyah. Yang main tu syirik uluhiyah, rububiyah, ubudiyah tu kan. Baik. Jadi kita menafikan tiada sifat ada bagi jenis-jenis Tuhan kecuali Allah je. La ilaha illallah. Maknanya antara benda ni benda dengan sifat, saya bagi contohlah emas ni kan, putih lah, bertali lah, begini bentuknya. Antara benda ni, emas ini, masker ini, dengan sifat dia mana dulu? Jangan jawab dalam hati je. Saya takkan tanya tu, jangan bimbang. Ustaz tanya, ustaz jawab. Jangan takut kan. Nanti kalau tersalah malu, bulan depan tak datang. Jawab dalam hati. Contohkan lagi, antara ayam dengan telur mana dulu? Kata telur, tak ada ayam, tak ada telur. Ayam dulu, tak ada telur, tak ada ayam. Sampai esok pagi pun tak habis. Jawapannya dalam tauhid ada. Dalam tauhid. Ia ada dalam la nafil jinsi ini. Mudahkan lagi, antara masjid ini dengan plan dia tu, pelan ke plan tu kan, mana dulu? Masjid dulu ke benda atau sifat dia dulu? Mesti dah pelan dulu. Ada engineer buat masjid dulu, baru tanya pelan. Itu engineer gila namanya. Kan dah siap masjid, mana pelannya? Ada tak pelannya? Kan. Jadi antara benda, antara kita lah, kita dengan sifat kita. Sifat dulu, sifat kita dulu. Juta tahun dah ada di Lauh Mahfuz. Tung pada tahun sekian-sekian, saya 1970, lahirlah saya mengikut sifat yang telah ditentukan di Lauh Mahfuz oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tak beginilah. Kan? Maknanya sifat dulu. Telur ayam agak-agak mana? Telur dulu. Kan? Sebab apa? Sifat ayam ada dalam telur. Tapi kalau orang dengan telur tak tahulah mana dulu kan. Serentak lah kot ya orang dengan telur ni. Okey tuan-tuan, gurau-gurau ya, gurau jangan marahlah gurau. Semua telur harus dimakan. Telur buaya pun harus dimakan. Telur ular pun harus dimakan. Telur biawak pun boleh dimakan. Telur ayam lagi lah boleh. Telur ayam, telur penyu, kan. Telur orang je tak boleh makan. Kan. Binatang semua makan. Gurau-gurau ya, jangan serius tuan-tuan. Janganlah serius sangat. Nanti stres stroke mati. Relax sudahlah kan. Okey tuan-tuan ya. Jadi kita nafi sifat tiada, sifat ada pada jenis-jenis Tuhan. Tuhan Buddha, Tuhan Hindu, Tuhan Kristian, macam-macam lah ya. Tuhan anamisma, Tuhan ini kita nafikan sifat. Bila sifat kita tak ada di Lauh Mahfuz, jangan diharap kita lahir. Bila sifat ni tak ada, bila plan tak ada, jangan diharap masjid ni ada. Jadi bila kita menafikan sifat awal-awal, jangan diharap benda ni ada. Benda ni ada, yang tokongnya, yang itunya. Sifatnya kita dah padam. Sifat kita di Lauh Mahfuz tak ada. Memang tak ada. Benda ni kita lah. Jadi kita nafikan sifat dulu. Kalau kita tak nafi sifat, dah ada ni. Ada ustaz, tapi tak boleh sembah. Tuhan itu, Tuhan ini semua ada, tapi sudah ada. Sudah ada. Bila sudah ada, Tuhan ni ada. Tuhan ni ada, Tuhan Allah. Yang ni sembah, yang ni tak boleh. Tapi sudah ada syirik dalam ada. Dalam uluhiyah lah, keadaan Tuhan itu dah ada. Kita nak langsung tak ada, baru namanya ikhlas, kudus, khulus. Langsung tak ada kecuali Allah, baru namanya wahdaniyah. Itulah wahdaniyah. Wujud qidam baqa' tu kan wahdaniyah, esa Allah Taala. Itulah. Itu belajar. Saya nak cerita kepentingan belajar bahasa Arab je, itu saja ya. Wallahu a'lam. Payahlah ustaz. Tak payah belajar lah. Tuan-tuan nak lahirkan, nak cipta kapal terbang tak senang ke? Tak senang ke tuan-tuan? Tapi boleh juga. Jadi belajarlah tuan-tuan ya. Hari ni ramai, adalah satu golongan, dua golongan orang-orang Melayu, ustaz-ustaz Melayu yang dah ya Allah, saya pun dah takut mengatakan Tuhan tu berjisim, Tuhan tu bertangan. Dalil ada Al-Quran. Kan fa aina ma tuwallu fasama wajhullah, di mana kamu menghadap di situ wajah Allah. Wajah Allah, tapi yang mukhalafah lah, tak serupalah dengan copycat, tak serupa dengan kalukit, tak serupa. Yang macam mana? Yang mukhalafah. Tapi ada wajah. Tengok, sudah ada pembentukan. Tapi bentuknya mukhalafah. Pembentukan itu makhluk. Sifat makhluk. Allahu Akbar. Ar-Rahman 'ala al-'arsy istawa. Allah Taala beristiwa, bersemayam di atas arasy. Arasy itu makhluk. Allah perlukan makhluk ke? Allah tak perlukan makhluk. Allah tak perlukan makhluk. Yalah, tapi dia istiwa, mukhalafah lah. Tapi
tetap ada di sana. Allah Akbar, saya ngeri. Tu tuan-tuan berhati-hati dengan mereka kalau ada agak confuse. Pendek ceritanya, kalaulah Imam Ghazali ni Al-Asy'ariyah ni ikut belajar sifat 20, ikut je lah sifat 20. Senang. Lain, walaupun betul apa, aku ambil yang ni je lah, aku ni jahil. Ini pun dah, sifat 20 pun kau pantang-panting lagi. Itu pun kau huru-hara sifat nafsinya, sifat apa ni, salbinya, maknawiyahnya, ma'aninya. Itu macam mana tu? Allahu Akbar. Ya. Penat betul lah. Ke saya semangat ni. Yang lain tu ngantuk je kan. Tak apalah tuan-tuan. Orang nak belajar ni tuan-tuan, perlu kena study ni, kena baca. Kalau tak baca tak adil. Mengajar plung tak membaca tak adil lah. Kena baca, kena study kan. Macam tuan-tuan ni kemahiran mendengar, dengar je lah, pasang telinga je lah. Tak apa, pejam telinga, mata pun tak apa, asalkan telinga jangan tak dengar ya. Dapat pahala. Duduk pun tak apa. Baik, mari kita lihat sedikit. Hari ini mukadimah lah kan. So apa ni, kita ambil sikit lah. Kitabul Ilmi, kitab pada menyatakan ilmu. Kitab tu apa kitab? Kitab lah. Kitab macam ni kan. Kitab tu apa? Kitab ialah sesuatu yang mengandungi fasal-fasal. Apa namanya kitab? Kalau satu namanya fasal. Faslun tu bahasa Arab, kitab tu bahasa Arab. Bahasa Melayu apa? Buku. Buku pun agaknya daripada book. Jadi buku kan. Wallahu a'lam ya. Classroom, sekolah pun namanya faslun. Fasal. Sebab apa? Kerana pisah satu faslun, satu fasal, tahun satu fasal, satu satu faslun. Begitulah fasal pada menyatakan solat, fasal pada tapi dalam kitab mengandungi banyak. Dalam tu namanya faslun ya, ataupun bahasa aku Melayu apa ya? Faslun lah. Senggang apa? Bab. Boleh lah bab. Bab tu bahasa Arab juga. Ahmad al-Bab. Babun tu pintu. Bab tahara, pintu pada menyatakan bab bersuci. Ketuk-ketuk, tompel ketuk-ketuk, Ahmad al-Bab yang punya kan? Al-Bab tu asal maknanya bukan pintu, tapi apa kan daya tuan-tuan dah bolehlah kan, janganlah kata Piramli menipu kan, dah itu ilmu dia. Al-Bab tu orang-orang bijak. Kalau pintu abwab, jamaknya babun satu pintu, baba ni dua pintu, abwab pintu-pintu. Ulul albab, albab tu orang bijak. Mufradnya labib, seorang bijak. Dua, labibani, dua orang bijak. Plural jamak albab, tu orang-orang bijak. Dia pekandaya biola kan. Kita ambil istifadah aja daripada ini Ahmad al-Bab yang punya. Okey. Jangan marah Piramli ya, sebab Piramli itu dah meninggal. Fatihah juga dia. Cerita-cerita dia banyak sinis dan pengajaran kepada masyarakat kan. Pak Hasan tutup mulutnya nanti masuk lalat. Macam tuan-tuan belajar kan sama gitu kan. Alif ya mim apa? Aku ingatkan unta. Itu nak mensiniskan kepada orang Melayu pada masa itu yang ramai tak pandai baca Jawi. Pada masa itulah Jawi ya. Allah alam. Yang saya paling suka ialah pendekar mustar. Tu pendekar mustar. Wallahu alam. Jadi fadilatul ilmi, kelebihan ilmu. Maka tuan kitab ini menukil ayat-ayat daripada kitab Ihya Ulumuddin. Syawahiduhu minal Qur'ani ayatun katsiratun minha, bukti-bukti, dalil-dalil, syahid-syahid daripada Quran mengenai ayat berkenaan dengan kelebihan ilmu tu banyak. Antaranya syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Satakan ini ya. Allah bersaksi bahawasanya tiada ada Tuhan melainkan Dia, dan seluruh malaikat pun bersaksi, dan seluruh ahli-ahli ilmu pun bersaksi. Apa dia? Qa'iman, sentiasa berdiri, bil qist, dalam kebenaran, keadilan. Ni orang yang berilmu, ilmu yang hakiki, ilmu yang hakikat ya, ilmu yang sebenar-benarnya. Jadi hari ini mukadimah lah kitab ni kan.
Allah alam. Jadi kita beri pada azan. Lepas tu kita doa dan kita tutup. Silakan untuk azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. La ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Wa salatul qabr ala abdi Muhammadan wasilatul fadl wa syaraf. Wa ba'sa maqam Muhammadan amin. Saya tutup dengan satu hadis. Qala Rasulullah sallallahu li an taqduwa fatata'allama baban min al-ilmi khairun min an tusalli mi'ata raka'atin. Jika kamu berpagi-pagi, maknanya keluar dari rumah dan kamu belajar satu bab, satu perkara, satu poin daripada ilmu itu, lebih baik daripada kamu sembahyang 100 rakaat. Subhanallah. Pernah tak solat sunat 1 rakaat satu hari? Itu hebat dah tu, kan? So bila ada majlis ilmu di sini, kan tuan-tuan, kita disunatkan terus duduk. Tak perlu solat tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid itu sunat. Sunat ganti dengan sunat. Baca subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar 4 kali. Jadi tahiyatul masjid sunat dan tasbih itu sunat, sunat ganti dengan sunat. Lebih afdal duduk 100 rakaat. Kita dah belajar berapa dah tuan-tuan daripada dulu kan. Alhamdulillah ya. Biasalah niat. Jadi setakat ini dahulu, mudah-mudahan insyaallah kita sambung lagi akan datang. Masa tak mengizinkan dan kita teruskan lagi insyaallah taala. Mohon ampun dan maaf di atas segala sesuatu yang benar hanya dari Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina wa fa'ri ma 'allamtana. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal karim. Subhanallah wa bihamdihi subhanakallahumma wa bihamdika
bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.